أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Tajuk yang ketiga, khudu'ul Yahud. Khudu' itu ketundukan. Orang Yahudi kepada asbab, sebab-sebab az-zahirah, yang zahir. Kerana sekarang ni dia nak cerita tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam di luar adat, berlawanan dengan adat kebiasaan. Dan orang Yahudi pada waktu tu macam orang Yahudi sekarang lah, kira orang yang ada ilmu. Jadi mereka hanya tunduk kepada sebab-sebab yang zahir. Khudu'ul Yahud li asbabi az-zahir. Khada'a wa khada'al Yahudu. Orang-orang Yahudi telah tunduk. Sedangkan mereka adalah satu umat. Ummatun yang kasura, yang banyak di dalam umat mereka al-anbiya, para nabi. Ini fa'il kepada kasura. Ayat ni sifat kepada ummah. Umat yang macam mana? Umat yang para anbiya tu banyak di dalamnya. Tapi syaratlah kalau kita nak kata dia sifat, yang benar yang nak disifatkan tu mestilah nakirah. Orang Yahudi telah tunduk. Tunduk ni belum lagi cerita dia kan. Tunduk kepada apa? Tunduk kepada ilmu-ilmu. Tunduk kepada ilmu-ilmu yang as-saidah, yang dominan. Asalnya mana sada yasudu, yang menguasai. Yang tersebar, yang menguasai. So dia punya muzakkar saidun. Dia punya fi'il dia sada yasudu. Telah menguasai. Sada yasudu. So ilmu yang menguasai, ilmu yang dominan fi asrihim, pada zaman mereka. So orang Yahudi ni dia kata mereka golongan yang terpelajar. Jadi mereka ni hanya tunduk kepada ilmu-ilmu yang dominan pada zaman mereka lah. So ilmu pada waktu itu ilmu yang tengok kepada zahir-zahir je. Macam kita sekarang ni lah. Washtahara, ishtahara yashtahiru istiharan. Menjadi masyhur, terkenal, masyhur. Fihim, di kalangan mereka. Ingkaru, pengingkaran. Ini fa'il kepada ishtahara. Menjadi masyhur di kalangan mereka, mengingkari ruh. Mengingkari keingkaran terhadap ruh. Kerana terlajak percaya kepada benda-benda yang zahir. Dan ingkaru, satu mengingkari ruh, wa ingkaru ma yattasilu biha. Wa ma yattasilu biha, yakni mengingkari apa yang ada hubungan, ittasala yattasilu. Apa yang ada hubungan dengan ruh. Apa-apa saja yang berhubungan dengan ruh, seperti ruh ada kaitan dengan agama, mukjizat, so benda yang di luar, malaikat dan sebagainya, ini susah nak diterima. Wa'tadu, i'tada ya'tadu, menjadi kebiasaan. Wa'tadu, menjadi kebiasaan bagi mereka. An yufassiru, mentafsirkan. Fassara yufassiru, menjadi kebiasaan mereka mentafsirkan. Bahasa Melayu kita lah kan. Kalau Arab nak kena adaan tu. Menjadi biasa tentang apa? Menjadi biasa mentafsirkan kulla, maf'ulun bih. Mentafsirkan, ini maf'ul kepada tafsir. Mentafsirkan setiap ma yarawnahu, apa yang, ini makna allazi.
Apa yang yarawnahu, apa yang mereka lihat. Ra'a, yara. Apa yang mereka lihatnya. So tafsir mereka tu macam mana bentuk tafsir? Tafsiran, tafsir jenis maddiyan, materialistik, kebendaan. Ini maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Kalau kita buat ayat macam ni pun okey dah. Wa'tadu yufassiru kullama yarawnahu tafsiran. Dah cukup dah. Cuma yang ni hanya tafsir kepada fassara yufassiru. Menguatkan lagi fassara yufassiru. Tapi kalau kita nak sifatkan dia, lebihkan sikit tentang tafsir ni jenis apa, masukkan kata sifat. Fala wujuda. Tiada sebarang kewujudan. Sebarang tu daripada mana terjemahan kita? Daripada la tu, la nafil jins. La untuk menafikan sebarang. Tiada sebarang kewujudan. Tanpa tanwin. Fala wujuda. Li syai'in, bagi sesuatu. Indahum, di sisi mereka. Di sisi mereka, mengikut pendapat mereka, tidak ada sebarang kewujudan tentang sesuatu. Wala imkana. Tiada juga adanya keberangkalian. Tiada sebarang keberangkalian li hadisin, bagi suatu peristiwa, bagi suatu kejadian, illa, melainkan bis sababi, melainkan dengan sebab. Mesti ada sebab dan mesti ada illah. So, illah dengan sebab ni benda sama je lah. Kalau kita nak buat satu pun cukup, melainkan dengan sebab. Tapi kalau kita nak buat asing-asing tapi ada makna yang sama tu, pilihlah apa-apa saja perkataan. Sini sebab dah kan, masyhur dah sebab tu. Illah, illah pun dah diguna dah sekarang dalam bahasa Melayu. Tapi biasanya dipakai untuk agama lah, untuk hukum hakam. Hukum hakam kita ada illah dia kan, ada sebab. Kalau hukum hakam kita pakai illah, kita tak pakai sebab. Sebab ni untuk level lain dalam bab hukum hakam. Tapi kalau illah, riba contohnya riba. So riba tu kenapa haram? Mesti ada sebab dia kan. Kita kata mesti ada sebab. Tapi dalam fiqh kita panggil mesti ada illah dia. Kalau yang ni bukan merujuk kepada fiqh, merujukkan kepada umum lah. Maknanya anything what happen tu mesti ada sebab dia. Mesti ada punca dia. Puncanya mari mana? Punca dia tu mesti madiyah lah. Yang material, materialistik, yang kebendaan. Kalau kata punca ni Tuhan bagi, tak boleh terima. So, Tuhan bagi tu pun nak kena ada, dia kata nak kena ada madiyahnya. Fakanatil mu'jizatu. Disebabkan mereka ni sangat tunduk kepada kebendaan, maka fakanatil mu'jizah, maka obat ni penyakit ni semua ni kan, maka perlu kepada obat. Obat dianya ialah mukjizat. Rawatan dianya adalah mukjizat. Nak merawat orang yang sakit ni. So fakanatil mu'jizatu, dan maka mukjizat, kana tak perlu terjemah. Maka mukjizat allati, yang merupakan, yang akramallahu, yang Allah telah kurniakan dengannya, atau yang Allah telah muliakan, yang Allah telah muliakan dengannya Nabi penghulu kita Sayyidana Isa. Fakanatil mu'jizat. Maka dia kata mu'jizat itu adalah ilajan. Yang allati ni, ini sifat kepada mu'jizat lah. Keterangan mengenai mu'jizat. Mu'jizat adalah mu'jizat yang macam mana? Yang Allah telah memuliakan Nabi Isa dengan sebab mu'jizat tadi kan. So mu'jizat ni khabar dia duduk sini lah. Kanan. Mu'jizat itu adalah ilajan, rawatan, penyembuhan. Li, untuk al-akli, untuk akal yang al-maddiyi, akal yang bersifat materialistik, akal yang bersifat kebendaan, akal yang bersifat dayyik, sempit. Macam kita hari ni kan ada perang dengan COVID kan. Ada macam-macam golongan lah ada kan. Ada yang purely maddi, ada yang 50-50, ada yang macam-macam. Wahajjatal asri. Satu, dia merupakan ilaj, rawatan kepada akal yang materialistik dan sempit. Dan mukjizat itu juga merupakan keperluan, hajat. Khobar kana ni ada satu
So yang kedua hajat. Wa hajatal asri. Keperluan ataupun hajat zaman. Wa nida'az zaman. Dan juga seruan zaman. Seruan semasa. Tuntutan zaman lah kita kata kan. Ini semua tuntutan zaman. Maksudnya zaman ni dah zaman perlu kepada mukjizat dah. Seruan zaman ni kena seruan yang berbentuk mukjizat. Nak sabitkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wa am'ana al-yahudu. Am'ana yum'inu, menumpukan dengan sepenuh perhatian. Biasanya dia pakai am'ana ni pakai fi lah. Am'ana nazar, memberi perhatian. Am'ana nazar fi. Am'ana nazar fi. Kan? Dalam kamus. Am'ana pakai fi. Am'ana nazar. Ini masyhurlah kalau kita belajar universiti, buat karangan-karangan tentang, buat makalah, buat tesis, atau buat ni. Dia kata penulis telah memandang, telah menumpukan sepenuh perhatian kepada perkara tersebut. Am'ana nazara, am'ana al-muallif an-nazar fi hadzal mawdu', pada subjek ni. So yang macam ni lah nak guna ni, nak pandai nak menulis ke? Menulis tak perlu pun, sekarang ni tak perlu sangat. Kalau kita ada grammar-grammar sikit, ada vocabulary, nak pandai menulis, tengok sini. Nak kata memeriksa dengan teliti. Guna ni. Guna am'ana, tengok tu. Memeriksa dengan teliti. Pakai fi. Wa am'ana al-yahudu fil wukufi. Orang Yahudi memberi perhatian yang sepenuhnya kepada al-wukuf. Mengetahui. So, al-wukuf dia pakai dengan indah kan. Al-wukuf fi. Semaknanya, orang Yahudi memberi perhatian sepenuhnya. Al-wukuf dia memahami. Wukuf indah. So, fi kita tak perlu terjemah dah kan. Memberi perhatian sepenuhnya, memahami benda yang zahir saja. Az-zahir. Terjemah lafzi dia, orang Yahudi ni memberi perhatian pada al-wukuf, berhenti di sisi. Maknanya kalau kita nak study something, nak perhati something, kita berhentilah kan. Kalau berjalan nak tengok dengan betul, berhentilah. Kena berhentilah. Al-wukuf indah. Itu makna secara zahirnya. Tapi bila dah digunakan maksudnya untuk memahami sesuatu, so Arab guna al-wukuf indah. Yahudi memberi perhatian yang sepenuhnya, memahamilah al-wukuf indah. Az-zahir. Benda yang zahir sahaja. Kemudian orang Yahudi memberi perhatian yang sepenuhnya pada at-tamassuki, berpegang. Jadi kalau tak perlu pada tadi, memberi perhatian sepenuhnya berpegang. Berpegang kepada al-kusyuri. Perkara luaran. Benda luaran. Kulit. Kashr. Jamak dia kusyur kan? Kashrun jamak dia kusyur. Kulit ataupun perkara luaran. Duna al-lubab. Bukannya perkara dalaman. Lubab, benda yang inti. Yang inti duduk dalam tu panggil lubab. Ni, lubab inti, perkara dalaman. Nama-nama kitab banyaklah lubab. Mana kitab tu, kitab yang dalam tu. Bicara yang dalam. Okey, dia punya am'ana dia ni, im'an dia ni, pemerhatian dia yang sungguh-sungguh ni kan. Tumpuan dia yang sepenuhnya kan. Satu fil wukuf, yang kedua fi tamassuk, yang ketiga fi tashabbuth, yang ketiga. Semuanya maknanya semuanya bergantung pada benda zahir aja. Tashabbus, bergantung, berpegang. So mereka ni sangat-sangat memberi perhatian kepada at-tashabbuthi, berpegang dengan al-mazahir. Benda-benda zahir pun kita panggil mazahir juga. Perkara luaran. Semua luar-luar belaka. Luar. Mazhar, jamak dia mazahir. Fenomena pun kita panggil mazahir juga. Sebab benda tu ada di depan. Fenomena alam. Mazahirul alam. Mazahirul hayah. Fenomena kehidupan. Kita tengok. Zahara. Bahasa Melayu kan banyak dah. Dia dah ambil yang Inggeris. Sebab tu senang kita guna yang Inggeris. Tengok kalau mazhar, so dia guna fenomena lah. Ataupun manifestasi. So, tengok keadaan lah. Macam kalau mazahirul hayah. So manifestasi kehidupan.
Yang ni makna umum dia lah, makna perkara luaran je. Al-mazahir yang ni makna spesifik lah kan? Makna spesifik manifestasi. Fil mazhar. So fil mazhar artinya luaran. So mereka berpegang tadi, mereka sangat menumpukan perhatian kepada berpegang dengan manifestasi yang zahir ataupun perkara-perkara zahir, duna, tidak kepada al-hakikah. Tidak kepada perkara yang hakikah, yang hakiki. Bukannya perkara hakiki. Ghala, melampau. Plural dia ghalau, macam da'a kan? Da'au. Mereka melampau dalam pentakdisan, mentakdiskan, mensucikan al-unsuri wad-dami. Unsur, elemen-elemen dan juga darah. Melayu pun guna unsur kan. Maknanya dia nak kaitkan dengan kejadian manusia ni lah. Kejadian manusia nak kena ada darah, so nak kena ada komponen tubuh, body, organ, vitamin, molekul, sel, semua nak kena ada. So mereka sangat melampau dalam mensucikan unsur dan juga darah. Melampau juga dalam fi hubbil mal, kecintaan kepada harta. Wa hubbi al-maddati, cinta kepada benda, madah. Wan hamaku fil hayah, in hamaka yanhamiku, tenggelam. Asyik, busy, sibuk, tenggelam dalam kehidupan, tenggelam dalam mengaji kan. In hamaktu fi ta'allumi al-lughah al-arabiyah, asyik dengan. So mereka asyik dengan kehidupan ataupun mereka tenggelam dalam kehidupan dengan suatu inhimakan zaidan, tenggelam yang berlebihan, asyik yang berlebihan, sibuk yang berlebihan. Ini maf'ul mutlak macam tadi juga. Inhamaka yanhamiku, inhimakan, masdar dia. Ini maf'ul mutlak dinasabkan kerana maf'ul mutlak, yakni dinasabkan kerana sifat kepada inhimak. Wa qasad, qasa menjadi keras. Qulubuhum, hati mereka. Ini apa ni? Jamak taksir. So ini akan dimuannaskan. Wa qasad qulubuhum, menjadi keras. Keraslah hati mereka. Wajafat, kasarlah. So jafa. Qasa, jafa. Wajafat, menjadi kasarlah taba'i'uhum. Tabai', tabiat mereka, perangai mereka, sifat semula jadi mereka menjadi kasar. Ia ni kasar kan? Ia ni menjadi kesat. Sama je lah. Keras, kasar. Ia ni keras, ia ni kasar. Sama aja. Kalau kita tengok qasar pun dia akan tafsirkan sama dengan jafa. Fala yariku, lawan kepada qasar dengan jafa ni raqqa, lembut. Fala yariku, mereka tidak berlembut dengan ataupun kepada. So, mereka tidak lembut kepada, mereka tidak simpati kepada. So, raqqa yariku, lembut kepada. Mereka tidak lembut kepada ad-dhaif, orang yang lemah. Wala ya'tifu, atafa ya'tifu, mereka tidak simpati, atafa ya'tifu, simpati kepada. So mereka tidak simpati kepada orang fakir, orang miskin. Amala yu'amilu, bermuamalah. Wa yu'amiluna, mereka melayan. Man la yajri, orang yang la yajri, tidak mengalir. Fi uruqihi, pada saluran darahnya, ad-damu Israeli, darah Israel. Kalau darah pada salur darah tu bukannya darah orang Israel, wa yu'amilu, mereka layan seperti muamalata, seperti layanan kepada al-hayawanat. So mereka melayan orang yang tidak ada darah ataupun orang yang tidak mengalir di dalam darahnya, di dalam salur darah dia, darah Bani Israel, mereka layan seperti layanan binatang. Wal kilabi, dan anjing. Ini semua plural kan? Anjing-anjing, haiwan-haiwan, anjing-anjing. Awil jamadat,
ataupun benda-benda tak bernyawa. Kita panggil jamadat. Allati yang jamadat ni ialah la ruha fiha, yang tidak ada ruh padanya. Ini penyedap aja kan. Kalau jamadat tu sendiri tak ada ruh dah. Benda-benda tak bernyawa seperti batu. Wa yakhda'una, dan mereka tunduk pula li kepada al-aqwiya, lil aqwiya, kepada qawiyun, jamak dia aqwiya, orang yang kuat-kuat. Al-aghniya, kuat lagi kaya, ghaniyun. Ini sifatlah kepada aqwiya. Wa yatajabbaruna, jabbara yujabbiru ala, zalim. Wa yatajabbaruna, mereka zalim ala terhadap as-sighari, orang yang rendah, yang miskin. Golongan yang rendah, sorry, kecil ni maksudnya rendah. As-sighari al-fuqara, yang miskin. Ataupun dia maksud sini memang budak kecil yang miskin, tak nasabah kan. So sesuai di sini ialah mereka yang rendah martabat dia, small. Kalau kabir ni orang yang besar kedudukan dia, tinggi kedudukannya. Ala-sighari al-fuqara, yang miskin-miskin pula. So qasa tadi kan, keras tadi tu. Qasa yaksu. So yaksuna. So mereka keras ataupun kasar. Indal qudrah. Ketika ni indah ni. Ketika adanya qudrah, kemampuan. Maknanya bila ada kuasa, jadi hati tu jadi kasar. Perangai tu jadi keras. Tapi lembut pula. Wayalinu indal ajzi. Ketika lemah. Ketika lemah, tunduklah kepada orang-orang yang kaya-kaya dan orang yang kuat-kuat ni. Ketika mereka berkuasa, so mereka menghina dan menindas orang yang miskin. qad walladat, telah melahirkan, telah menerbitkan pada jiwa mereka, pada diri mereka itu hayatuz zulli, kehidupan kehinaan telah melahirkan. Ini fa'il dia lah. Kehidupan mereka yang rendah ni, yang hina dina ni, telah melahirkan di kalangan mereka. Fihim al-hayatuz zulli satu kan, kehidupan yang hina dina, wal ubudiyah, kehidupan perhambaan. Maknanya mereka kan hidup di bawah pemerintah orang lain. Allati ashuha, kan Palestin kan hari itu kan diperintah oleh kerajaan Rom. So mereka dah jadi hamba ni kan. Bila jadi hamba, miskin, ada yang terkedepan sikit, dekat dengan pemerintah. Jadi takabur yang tu. Tapi masih lagi golongan yang rendah kan. Bukan kelas orang Rom tu, kelas bawahan. So itu dia meminta-minta tu dengan kerajaan tu. Bodek-bodek tu kan. Bermuka-muka tu kan. So kehidupan yang hina dan menjadi hamba tadi, ubudiyah, allati, yang mana mereka ashuha, yang mana mereka hidup, asya ya'ishu, hidup dengannya, hidup dengan kehidupan yang macam tu, fil hukmi, dalam pemerintahan ar-Rumani, orang-orang Rum. Allazi, yang dama, yang berterusan pemerintahan tu, muddatan tawilatan, dalam waktu yang lama, dalam tempoh mudah, dalam tempoh waktu yang tawilatan, yang lama. Di mana? Fi Suria, di negeri Syria dan juga Palestin, diperintah oleh kerajaan Rom sehingga zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. So jauh tu dia punya maf'ulun bihi. Hanyut kehidupan mereka yang hina tadi tu dan menjadi hamba tu, duduk di bawah pemerintahan Rom tu, telah melahirkan sifat an-nifaqa, sifat kemunafikan, wal khunu'a, pengkhianatan. Telah melahirkan sifat kemunafikan, sifat pengkhianatan, sifat at-tahayyula, sifat penyelewengan. Saya aja tambah sifat-sifat tu. So nifaknya kemunafikan, pengkhianatan, penyelewengan, waddaha, kelicikan. Liciklah cari helah banyak ni. So Yahudi nak dapatkan Palestin tu, berapa kelicikan yang mereka lakukan dengan kerajaan British. Walluju'a ila mu'amarati wasirriyati. So berapa dah? An-nifaq, melahirkan kehidupan mereka yang hina dina dan di bawah perhambaan kerajaan Rom tu, telah melahirkan sifat nifaq, sifat khunu',
sifat at-tahayyul, 3, yang keempat sifat dahak, yang kelima al-luju, berlindung, ataupun sini bersuaka. Berlindung artinya bersuaka. Bersuaka tu berlindung lah. So, berlindung kepada mu'amarah, kepada konspirasi, mencipta konspirasi. Kalau zaman moden ni konspirasi Zionis dah kan, buat konspirasi. Dan juga kerahsiaan, wasirriyah. So kejahatan lah, kejahatan secara senyap-senyap. Wallahu a'lam bissawab.